Kalau kamu dah hantar sekali, tak boleh betulkan ya. Sebab dah submit tu tak boleh betulkan. Okey. Kecuali saya keluar PowerPoint, saya buat semula untuk apa? Soalan dia. Baru boleh. Okey, saya close submission. Sama juga kita boleh masukkan jawapannya dalam slide. Dia satu jawapan, dia akan masuk satu slide. Dia yang itu gambar. Yang ni dia akan masuk dalam bentuk jadual. Macam ni. Dia akan terus keluar nama, siapa, apa yang dia jawab. Kita terus boleh bincang dalam kelas pun boleh. Kalau macam katakan saya nak katakan saya nak tanda. Okey, betul. Okey, ini boleh nampak. Kalau murid tu, kalau cikgu tengok dekat class point, tak nampak yang tanda merah tu, betul? Tapi kalau cikgu tengok dekat Google Meet punya screen, sekarang boleh nampak apa yang saya tanda tu. Ini kalau live tu nampak, tapi murid dalam class point punya view tu takkan nampak. Kita kena save baru dia akan nampak apa yang kita dah betulkan. Dalam ni ada dekat bawah tu ada dia punya pen pen untuk kita nak tandakan. Okey. Kalau kita tulis ayat banyak tu, kalau kita nak highlightkan sesuatu, kita boleh juga guna highlight. Kita boleh guna highlight. Kita nak gunakan highlight. Okey, kalau kita tak nak, kita nak padam, boleh. Okey. Dia annotate. Okey. Seterusnya, ini jawapan-jawapan yang kita dah kutip. Semua yang dah hantar tu. Okey, seterusnya. Sekejap. Saya keluar sekejap. Cikgu takkan nampak skrin dia. Saya lupa letak dia punya competition tadi. Okey. Sekarang dalam class point tu nampak padankan kan? Okey, saya tekankan slide drawing, cikgu boleh padankan. Guna tangan tu boleh gariskan. Okey, cikgu klik open slide tu, cikgu boleh pilih warna dan cikgu boleh padankan. Lepas tu submit. Kalau sebelum submit tu cikgu nak reset tu boleh. Kalau katakan dah salah garis tu, tepi tu dia ada reset tu, cikgu boleh betulkan balik. Tapi once cikgu dah submit tu, tak boleh ubah apa-apa. Okey, yang ini cikgu boleh juga pelbagaikan soalan dia. Cikgu letak gambar dengan perkataan ke. Okey, apa-apa yang perlu digariskan, pilihan jawapan, gariskan jawapan yang betul. Dalam 2 jawapan, pilih satu yang betul, bulatkan jawapan yang betul. Semua ni boleh gunakan yang drawing slide. So maksudnya murid boleh menggunakan. Okay, yang lambat masuk tadi tu boleh masuk class point Saya copy. Sir, nak tanya. Ya.
Ya, nak class point ni kita ambil dekat mana dia punya tu? Apps dia tu Kita Dia bukan apps, kita kena download. Lepas tu kita kena, dia akan integrate dengan PowerPoint. Kalau cikgu perasan dekat atas tu dia memang ada simbol PowerPoint. Oh ya, okey. Kita kena download dulu dia punya tu Nanti saya tunjukkan. Okey baik. Terima kasih. Okey. Okay, dah ni ada lagi, kalau yang belum join tu boleh join kelas code class point, kod dia 96244. Okay, boleh nampak. Ini maksudnya kita bagi class point punya ID tu dengan kod saja dengan murid. Okay, ini close submission. Sama juga dia akan save sebagai slide dalam kita punya slide. Katakan kita nak bahan bahan murid yang untuk PPD, katakan dia buat satu latihan, kita nak simpan untuk bukti pentaksiran, kita boleh simpan, lepas tu kita terus save PowerPoint tu. Dia akan save dalam bentuk PowerPoint, ataupun kita nak simpan dalam PDF pun boleh benda tu. Okey, yang ini nanti kita akan nampak lah. Bila murid tu tuliskan nama, kita boleh nampak siapa yang buat kerja tu. Okey, kita boleh nampak. Okey, kita boleh nampak. Kalau ada yang salah tu, kita minta dia, kita bagi tahu lah apa yang salah, apa jawapan yang betul, kita bincangkan. Okey, ini salah satu cara yang kita boleh gunakan. Upload. Okey, ada lagi. Okey, ini tadi kan objektif. Tadi saya cakap saya bagi sebagai objektif punya soalan kan. Yang ini kalau ini dia view responses. Okay, sekejap saya nak betulkan dalam bentuk. Okey, as correct answer. Dia dah. Kita buat lagi sekali ya. Saya nak buat dalam bentuk multiple choice. Okay, competition. Edit ni dah. Okay. Nah, sekarang cikgu nampak yang ada soalan yang sama juga. Tapi dalam ni dia bentuk tadi multiple choice yang tak ada gambar warna trofi ni dia dalam bentuk hijau saja. Yang ini kita katakan kita nak buat dalam bentuk siapa cepat. Okey. So kita bagi soalan macam ni, kita set as a competition, kita boleh klik So, bila cikgu dah jawab, dia akan masuk juga macam tadi. Nanti kita boleh kesan siapa yang paling laju jawab dengan betul. Ya, dia jawab. Okey, saya tutup close submission. Okey, yang ini dia akan minta tunjuk correct answer. Okey, dia akan tunjukkan correct answer. Bawah tu ada leaderboard So dalam leaderboard tu kita boleh nampak. Okey, Kak Majidah paling awal sekali jawab. Okey, walaupun betul dia akan betul semua yang betul, dia akan kira siapa paling pantas. Okey, tahniah Kak Majidah, Ustaz Zaini dengan Kak Syamidah Okey, maksudnya dia akan, kita bolehlah bagi motivate murid. Okey. Okey, siapa yang laju. Kalau kita ada 3 soalan, dia akan kira berapa setiap satu soalan. Okey. Ni saya buat contoh satu soalan saja. Okey. Okey, ini antara okey, dalam class point tu cikgu dah tak nak okey, ada lagi satu saya lupa dah tu. Okey, dalam class point tu okey, dah slide yang terakhir kan. Bawah tu ada lagi kita boleh okey, create poll Kita minta true false. Saja je kalau kita ada satu soalan dekat situ kita bagi true false. Nanti orang boleh bagi true false ke
Sebab saya tak buat soalan, saya nak tunjukkan yang poll tu kita boleh gunakan. Kalau soalan yang berbentuk betul salah, kita boleh gunakan. Okay, kita close submission. Run another poll. Dia boleh banyak poll. Kita nak yes, no, unsure, feedback. Okay, agree, strongly agree. Okay, macam tu kita boleh gunakan. Lepas tu, yang ini ada gambar manusia ni, kita nak macam apa? Pick name. Ni semua bilangan apa, nama-nama murid yang ada dalam kelas. So kita katakan kita pilih satu kad. Kak Azliza. Kita pilih lagi satu. Ini siapa? Kavita. Lagi satu. Ustaz Zaini. Dia macam kita nak pilih nama untuk jawab soalan, ataupun mungkin kita minta murid pilih satu warna. Nanti dia keluar nama apa warna tu, kita boleh pilih untuk jawab, ataupun kita nak tentukan kumpulan. Mungkin baris ni satu kumpulan, baris ni satu kumpulan. Katakan keluar nama ni semua, kita boleh tentukan dalam satu kumpulan. Itu contohlah. Dia akan ikut nama yang kita key in dalam masa join tu. So dia ikut bilangan yang ada, dia akan susun. Yang ini boleh kita gunakan untuk pick a name. Pick a name pun, ataupun kita nak segregate untuk group pun boleh. Apps yang ada dalam ni lah. Yang ini macam tadi, kalau ada yang leaderboard tu dia akan tunjuk lah ni leaderboard dia. Yang ni lebih kepada conteng. Yang ada macam board tu untuk kita katakan untuk saya conteng, katakan saya nak buat untuk matematik. Kalau saya nak tunjukkan, terangkan ke apa ke, saya boleh gunakan whiteboard untuk penerangan. Untuk penerangan saya boleh katakan saya boleh buat untuk gunakan whiteboard. Background whiteboard ni pun kita boleh tentukan, kita boleh set up bila kita ada class point dalam PowerPoint tu. Maksudnya sebelum setakat itu saja yang dalam class point punya yang murid boleh nampak lah. So saya tutup yang class point, cikgu boleh tengok dekat screen Google Meet punya sharing boleh tengok. Tadi kan saya buat slide kan. Katakan ini saya terus buat soalan-soalan. Macam kalau cikgu nak buat, cikgu boleh selitkan nota. Lepas tu mungkin cikgu nak bagi penerangan dekat nota tu kan. Cikgu boleh gunakan whiteboard. Cikgu boleh gunakan whiteboard untuk buat penerangan. Lepas tu nota tu pun akan boleh save dalam slide. Macam tadi saya dah gunakan whiteboard, dia akan terus save dalam dia punya slide. So bila kita katakan kita nak edarkan bahan, kita sama ada boleh save dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk PDF untuk diedarkan. Saya tunjukkan cara kita nak dapatkan kalau tengok dia punya PowerPoint punya ni, atas ni ada satu ni, no class point. Kalau cikgu buka dalam PowerPoint mesti tak ada benda ni. Yang ini adalah macam satu add-on dalam PowerPoint. Apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena dalam Google Search lah. Google Search boleh search class point. Cikgu boleh buat sekarang, terus download dia. Cikgu pergi Google, cikgu cari je class point. Mesti ada yang class point app. Bukan, class point IO tu. Atas tu ada IO, class point IO. Saya share dia punya link. Cikgu boleh klik itu. Dalam tu belum ada apa-apa kan? Dia ada satu download atas tu, download now. Bila cikgu nak download, dia mesti tanya nama, email, organisation. Cikgu boleh je guna apa-apa email, tapi pastikan email tu sebab bila nak sign up dekat PowerPoint tu, dia akan minta balik email yang sama.
Okey, cikgu download. Okey, cikgu download macam biasa, nama kelas, tuliskan nama sekolah, download, dia akan masuk dalam download. Lepas tu kita klik, dia akan install. Dia macam app, dia akan install tapi dia akan link dengan PowerPoint. Okey, yang ini class point yang free ya, yang ini free. Class point yang free. Okey, class point yang free ini hanya boleh buat, okey dia ada dia punya pricing. Kalau cikgu-cikgu ada masalah boleh bagi tahu. Bila dah download, download tu macam biasalah, dia akan suruh klik next semua dah ada install. Bila dah habis download tu dia akan suruh minta buka PowerPoint. Okay, kalau free ni kita boleh buat 5 soalan saja untuk satu slide punya PowerPoint. Dia boleh 5 saja maksimum kalau free, dan murid yang boleh join hanya adalah 25 orang saja. Okay, dan kita boleh gunakan semua jenis soalan cuma jenis fungsi soalan boleh gunakan, tapi kita boleh buat 5 saja. Slide annotation kita boleh buat, whiteboard pun kita boleh buat, leaderboard pun kita boleh gunakan. Cuma kita bila ada pro ni kita boleh buat bilangan soalan yang banyak dan boleh maksimum 200 murid boleh masuk, dan semua result tu kita boleh download dalam bentuk Excel. Okay, itu kelebihan. Yang ini cuma 5 soalan sajalah, dan semua Windows 7, 8, 10 boleh boleh gunakan. Office pun boleh. Cuma iPad dengan Mac, okay, iOS tu dia tak support. Dia boleh untuk Windows dan Office yang 2013, 16, 19 dan 365 semua dia compatible, boleh gunakan. Okay, bila cikgu dah download, okay, dia akan klik pastikan email tu cikgu gunakan email cikgu klik download tu, tuliskan nama cikgu, email, organisation, nama sekolah, download. Dia akan download macam download software tu kan. Dah download tu, kita akan, sebab saya dah ada, sebab tu saya boleh tunjukkan download tu. Okey, ada apa-apa masalah dalam masa download? Tengah preparing. Okey. Jangan ambil masa sekejap. Sebab nanti saya perlukan email yang cikgu download tu Sebab saya kena submit tu, dia orang minta nama dan email yang cikgu daftar untuk class point. Saya perlukan 2 maklumat tu. Nama cikgu dengan email yang cikgu daftar untuk class point Okay, cikgu cuba. Okay, mesti Anton kalau ada apa masalah boleh tanya terus. Saya boleh cuba bantu apa yang boleh bantu. Jaga. Ya. Saya tanya sikit. Okey, kalau kita daftar guna email lain, boleh ke kita guna bila contohnya email peribadi? Jadi bila kita nak guna, kita buka guna email MOE boleh tak? Ataupun dalam Gmail? Dia bukan sebab dia tak ada kena dengan kita guna Office punya email bukan dengan link Microsoft Office. Dalam Microsoft PowerPoint tu dia akan ada lagi satu untuk sign up. Masa tu je kita gunakan email ClassPoint punya account. Dia tak ada kena dengan email yang login untuk Office Dia tak ada masalah. Okey. Okay, bila cikgu dah buka bila cikgu dah buka, dah masuk. Dia dah. Jadi saya dah save. Saya kena sign in ke sir? Okey, dia dah minta open PowerPoint tak?
Saya dah open, dah buka dah tu. Dah masuk nombor. Dalam atas tu ada tak dia punya ignore tu? Oh, kejap. Boleh nampak tak dia punya, macam saya tunjuk tadi tu, ignore tu, nampak tak? Sekejap saya tunjukkan Ada nampak apa? Yang ini. Yang ni nampak tak? Ignore class point. Ada tulis welcome je tu. Tak ada. Bukan, dah buka PowerPoint Saya dah buka atas tu ada PowerPoint. file home. File home ada. Okey, di hujung sekali ignore class point ada tak? Ada. Okey, bila klik tu dia akan ada, ini saya dah sign in dekat sini kalau cikgu buka perhatikan benda-benda ni belum ada, dia minta sign up. Ada tak? Yang ini. Dekat sini bila cikgu klik ignore class point tu, dekat sini mesti ada dia minta sign up. Yang tepi tu ada. Cikgu gunakan sign up tu, cikgu masukkan nama apa semua tu, dia akan minta create email dengan password tu. Cikgu buat gunakan email yang sama tadi. Tadi saya dah create. Saya tak ada pula yang ignore tu, tapi dia sign in je ada, tapi dah masuk okey dah tu, dah ada Muhammad Zaini okey. Dah masuk. Okey Dia support semua untuk PowerPoint ke? Itu tadi saya dah bagi tahu PowerPoint jenis apa yang boleh. Office, dia boleh support Office 2013 dan ke atas. 2010 tu tak boleh lah kan? Dia 2013 dan ke atas. Upgrade. Ustaz ini punya, Ustaz ini Dah masuk dah okey. Nama saya Muhammad Zaini. dah boleh nampak dia punya yang ini kan? Boleh nampak? Yang mana tu? Yang dekat ignore class point, saya tunjuk dekat atas tu, ada nampak tak? Sekejap mana tak nampak. Ignore class point. Dengan dia punya simbol-simbol ni. Alamak. Tak nampak ada kecil kan? Yang ada sekejap, alamak mana tu. Ataupun Ustaz tutup dan buka balik PowerPoint tu. Ada yang dapat tak? Dia minta sektor tu apa? Sektor ajar sekolah rendah ke sekolah menengah ke? K1 to 12 tu sekolah rendah kan? Sekolah rendah menengah. Higher education tu letak K1 12 tu. Tak ada. Ustaz punya Microsoft apa? 2019. Sepatutnya boleh, kenapa tak ada? Sekejap. Ada lagi yang boleh? Ada yang ada masalah? Yang dah boleh tu cuba bagi tahu Ada yang tak off. Dia keluar macam yang basic, yang macam biasa je. Dia punya PowerPoint biasa tu je. Tadi dah habis sampai habis sampai dia punya installation tak? Habis. Bila habis installation dia akan keluar satu paparan Yes, after ada install apa benda tu yang tu. dia dekat install tu dia akan terus minta masa tu juga suruh open PowerPoint. Dah siap dah semua. Dia bila keluar tu terus akan ada dalam tu. Okey, ada lagi tak yang tak boleh buka? Ada Dia minta update je. update apa? Tadi kalau dah install tu, kalau tak boleh dia minta update. Masa tu Update baru boleh. dah ada dah.
Apa ni ada? baru boleh. Dalam slide PowerPoint tu dah ada lah benda tu. Dah ada dah semua. Mungkin Ustaz pun kena update kot. Dia punya, mungkin ada benda dalam tu, dia kena tak support, dia mungkin kena update. Ya. Update later version ke apa. Saya cuba upload, cuba download semua. Agak Kak Lin punya laptop lama lah. Alin, mungkin tak Tapi support tengah prepare install ni. mungkin dia boleh tu. Lambat sikit lah. So Sekejap, sekarang dia kalau- keluar yes and no. Dekat mana? So do you want to allow this app to make change to your PC? Ya. Yes. So now I Yeah. what? Yes. Yes lah. Dia akan update. Bila I tekan yes, dia preparing lagi tau. Dia akan update lagi. Ambil masuk apa? Update baru. Ustaz cuba check dekat PowerPoint options tu. Dekat sini file, Cuba ni ya. File. Cuba balik. Sekejap. dekat option tu dia akan ada add-on tu. Kalau tak ada tu kita kena klik. Okey, kejap saya. I tengah apa? Install balik semula. Ada yang dah berjaya? Ramai yang dah berjaya Tak boleh, laptop saya ni lah. Okey, tak apa, tak masalah. Laptop lama. Dah Jadi berjaya saya lah sikit- saya. Dah berjaya lah. Okey, dah berjaya. Tahniah siapa tu? Rohaya. Okey. Saya tak nampak dekat sini. Okey, ada lagi? Dah okey? Okey, kalau kita dah dekat atas tu ada, itu sebagai satu add-on je. Macam kita create apa-apa dalam PowerPoint tu, macam biasa kita gunakan PowerPoint. Kita prepare slide ke apa ke semua kita boleh buat. Macam, okey contoh okey, sementara yang lain tu yang tengah upload tu, apa, tengah update, boleh tengok untuk So dekat apa yang you cakap add-on tadi kat mana ya? okey, jap saya tunjukkan Ah, File, Okey. jump options. Okey. Okey, dekat situ ada add in. Okey, kejap. Lepas tu. Dalam tu mesti nampak. Kalau tak ada tu kita kena add, manage. Okey, kejap Option. Add in. Okey, add in. Ada tak dalam tu nampak? In. Ada. Ada. Okey, ada. 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 Okey. Okey. Dah ada. Keluar macam biasa. Pelik ni. PowerPoint. Dia sepatutnya dekat situ lah, kalau dah ada, dia akan keluar. Kenapa tak keluar? Tu nak kenapa tak keluar. Tak pergi mana? Tak pergi mana dia tu? Cuba apa? Boleh lagi tak Ustaz? Tak boleh. Okay, nanti saya tanya. Saya ada send pada sir tu yang send PM tu pada sir, saya punya paparan tu. PowerPoint tu. Makan apa? Oh sir, saya punya macam Ustaz Zaini lah. Tak boleh masuk juga. Dia ada kat atas tu boleh sign in je. Saya tak ada yang cakap. Ini dekat sini ada tak? Memang yang ini tak keluar lah kan? Tak keluar. Saya punya tak keluar yang tu. Yang ini ada daftar masuk tak? Tu belum daftar lagi lah. Saya daftar kejap. Tadi dah daftar. Sekejap Saya daftar semula. Cuba daftar je. Wah, ini pun try and error. Okey, sementara tu kalau yang
yang dah yang berjaya boleh nampak yang ignore ni, okey, dalam tu dia ada dia punya function yang kita boleh gunakan. Okey, function yang kita gunakan okey, kita akan sediakan slide macam biasa, kita akan buat tulisan apa bahan. Okey, macam soalan objektif ke, soalan subjektif ke, soalan tu kita sediakan. Cuma yang ini, macam image upload ni, lepas saya dah prepare soalan, saya akan pergi dekat ignore tu, saya akan tekan image upload. Katakan saya tekan image upload. Okay, only one correction. Dalam ni dah ada image upload. Katakan saya delete Saya pergi ignore, saya tekan image upload, dia akan keluar benda tu. Dah, itu saja. Okay, yang ni kita biarkan je lah. Bila nanti kita presentation, kita tekan yang ini, nanti murid-murid akan dapat soalan, dapat ruang untuk dimasukkan gambar. Okey, kita masukkanlah macam sama juga nanti untuk soalan objektif. Okey, soalan subjektif pun kita sediakan soalan yang word cloud ni sama juga. Kita pergi dekat ignore class point, kita buat je word cloud, dia akan terus keluar benda ni, word cloud. Yang ini dia punya apps lah, dia punya tu bila kita slide presentation, contoh slide presentation, kita boleh tekan. Kita boleh tekan ni untuk murid-murid dapat. Okey. Okey, objektif pun sama, multiple choice kan, kita boleh delete ni. Saya nak tunjukkan ignore tu, saya tekan multiple choice. Okey, multiple choice ni, okey, kita bagi tahu ada berapa choices. Kita ada 2 ke 3 ke 4 bergantung kepada jawapan yang kita dah buat. Kalau kita dah buat 4 lah, 3. Kita allow dia ambil banyak jawapan ke satu jawapan. As correct answer, kita teruskan tetapkan jawapan yang betul. As correct answer. Dan kita nak bentuk competition, kita letaklah competition. Kalau tak nak, tak apa. Ini dia punya setting lah untuk multiple. Okay. Okay, kalau untuk short answer pun sama juga. Dia punya, kita terus pilih ignore, kita letak short answer. Dia akan ada short answer. Okay. Yang ini kita boleh tekan bila kita dah slideshow. Okay. Ini kita dah prepare, kita save. Okay. Macam mana kita dapatkan kod dia? Bila kita klik slide presentation, kita akan dapat nampak dia punya kod dia. Selagi kita tak tekan slide slide presentation, kita tak nampak. Kita boleh selagi kita slideshow slide presentation baru murid dapat. Kalau kita dah keluar daripada slide presentation, murid tak nampak. Murid akan nampak selagi kita ada dalam slide presentation. So bila kita dalam slide presentation, kita tak nampaklah Google Meet kita. Kita nampak kita punya screen saja. Okay, so eloknya kita buka dua device kalau nak. Okay, kalau tak ada tak ada masalah sebab kita masih berkomunikasi. Okay, itu sedikit macam mana kita nak gunakan. Yang ini kita guna explore lah. Tapi mudah sebab PowerPoint ni mudah kita nak buat. Kita boleh letak gambar, kita boleh letak video, semua kita boleh letak. Okay, kita nak contoh pun boleh. Okay. Ya, ada apa-apa soalan tak? Sekadar. Ya. Macam PowerPoint tu kita kena set dulu soalan dia baru boleh kita setting yang kita yang bahan tu memang kita kena buat. Bahan tu daripada kita. Cuma kita nak pelbagaikan dia punya jenis soalan tu, kita boleh buat lah. Kita nak soalan short answer ke, kita nak bentuk objektif ke, kita nak bentuk poll ke, semua tu kita baru. Ini sebagai salah satu platform interaktif, kita nak dua hala punya jawapan. Maksudnya sambil kita mengajar tu, kita dapat juga respon daripada murid-murid. Okay, thank you. Sebenarnya murid boleh ikut. Cuba saya dah test run lah 2 kelas. Maksudnya murid boleh, kalau kita bagi tahu, kita bagi link dan kita minta dia masuk kod tu, murid boleh. Setakat ni boleh. Darjah 4 dengan darjah 5 dah berjaya boleh buat. Cuma bahan tu kita kena sediakan. Kita sediakan nota lah, maksudnya contoh saya tunjuk contoh macam tahun 4 cerita. Ini kelas hari ini So saya sediakan nota dulu. Okey, nota dulu, kita pergi nota. Okey, baru kita akan bagi tahu. Sebelum kita pergi, saya tanyalah apa yang
di mana boleh nampak. Maksudnya murid-murid masukkan, kita nampak dia punya result. Murid dah bagi tahu. Lepas tu kita ajar macam biasa, apa itu data negara saya ajar. Okay. Sambil ajar tu saya buat satu quiz multiple choice. Okay. Lepas tu kita sambung balik. Kita ini dah save dia punya result. So kita sambung balik nota kita, ajar dengan murid, ajar. Lepas tu mungkin kita rasa kita nak tanya soalan yang kedua kot. Mungkin kita nak tanya. Murid-murid jawab. Lepas tu dia dah keluar jawapan dia, kita bagi tahu. Ni yang kita bincang Lepas tu kita sambung ajar lagi. Okey, lepas tu sambung ajar, mungkin kita bagi soalan bentuk quiz, bentuk lain. Saya copy paste je daripada buku. Okey, kita ambil gambar, kita paste je dah. Okey, tak sebenarnya kita nak type semua kan, ambil saja. Lepas tu mintalah murid buat. Okey, kita bagi dalam 5 minit. Nanti murid-murid jawab, nanti kita dah upload dalam ni. Okey, itu salah. Maksudnya bahan tu kita memang kena sediakan. Okay. Ataupun kalau kita boleh copy paste daripada buku teks pun boleh gambar-gambar buku teks. Okay. Contoh-contoh yang kita nak buat. Okay. Ada soalan? Ustaz, berjaya tak Ustaz? Tak berjaya rasa. Saya Ya ke? Tak apa-apa. Saya belum tengok mesej lagi. Tak apa. Nanti saya cuba. Nanti kalau boleh je nanti. Nanti PM saya. Boleh je. Kita Sekejap, saya cuba. Tapi ni dah macam. Saya cuba lagi. Sir, nak tanya. Ya. Nak ambil link yang nak bagi dekat budak ni, ambil dekat mana ya? Link tu dia memang ditetapkan tu. Saya bagi awal-awal tadi tu kan, kelas app tu. Nanti dia keluar kod kita bagi kod lah. Dia suruh Kod tu memang kita kena bagi, tapi link dia tu sama saja untuk semua orang. Cikgu boleh simpan siap-siap ni. Kelas tak perlu app install. Budak perlu install. Tak perlu install. Dia web based saja. Kopi yang class point app join tu. Kita bagi dekat dia. So dia macam tadi lah yang macam cikgu-cikgu dapat tu, tulis nama, yang penting kod. Kod yang kod kelas kita. Kod kelas kita tu memang keluar bila kita lepas siap PowerPoint tu, dia akan keluar kod dia. Okey, ada lagi soalan? Saya nak tanya sir. Ya, boleh Roya. Kod tu yang keluar dekat email tadi ke? Bukan, itu untuk login. Kan login kita punya dia ID kod ni, setiap kali kita buat slide presentation dia akan keluar dia punya kod. Macam saya dah create PowerPoint ni kan, bila saya tekan slide show, slide presentation, baru dekat atas ni boleh nampak dia punya kod. Okey, kalau kita tak nak, kita dah gunakan slide ni untuk kelas ni katakan, tapi kita nak gunakan slide yang sama untuk kelas seterusnya, kodnya akan masih sama. Apa yang kita boleh buat? Kita tekan, kita create new class code. Ni kita create new class code, maksudnya murid semua ni akan keluar, dia akan jadi baru balik. Kita gunakan untuk kelas lain lah. Kalau kelas dia punya slide yang sama. Kalau tak ada, tak masalah. Okay, ini kita boleh semak siapa yang dah join. Sambil kita tunggu, kita tanya, tadi murid tu dah masuk tapi dia belum masuk lagi kelas point. Kita boleh bagi tahu, mungkin dia tak dapat masuk ke apa ke, kita boleh kesan siapa yang dah masuk. Kita semak kehadiran. Okay. So minta dia masukkan nama pendek yang boleh kenal lah, boleh kenal. Okay. Kalau tekan panjang pun namanya masih keluar. Okay. Ini contoh. Okay. Tapi yang link tu dia sama je untuk semua. Okay, ada soalan lain? Okay, saya pun dapat tahu pasal ini hari Ahad. Saya join satu webinar, terus saya tahu, terus saya nak guna. Lepas tu saya masa guna tu, masa webinar tu dia orang bagi promo pro punya tu trial, boleh gunakan. So bagi 1 bulan. So bila dah ada, saya tanya balik kalau saya sharing dengan cikgu-cikgu, dia cakap boleh juga bagi nanti. So apa yang dia minta adalah senarai nama dengan email. Okey, nanti dia akan hantar link dekat email kamu. Sebab tu saya minta cikgu-cikgu pastikan dah download. Mungkin mereka boleh detect apa, saya tak tahulah. Okey, pastikan cikgu dah download dan link dengan PowerPoint. Okey, nanti cikgu bagikan nama penuh dengan email yang cikgu dah download.
Nanti saya serahkan mereka, dalam 1 hari mereka akan hantar kod. Okey, untuk gunakan. Nanti saya akan share dia punya Google Form untuk saya nak hantar. Yang video untuk aktiviti tu nanti lepas dah dapat tu saya akan share macam mana nak aktifkan dia punya link tu. Sir, murid boleh gunakan handphone diorang sahaja ya untuk Ya, handphone pun boleh. Mana diorang tak perlu ada laptop kan, diorang boleh guna, boleh jawab guna boleh guna sahaja. Ya. Kalau murid yang guna join dengan laptop, bila dia klik akan dia keluar window baru je kan. Itu pun tak ada masalah, murid boleh. Boleh join lah. Boleh join. Setakat ni tak ada masalah, saya tengok tak ada masalah. Nah, yang penting yang murid boleh senang join lah. Tapi yang upload gambar saya belum test dengan murid-murid. Sebab mungkin dia orang tak pandai upload ke, saya belum lagi lah. Yang lain tu saya dah test. Soalan-soalan jenis lain saya sudah test. Dia boleh buat. Cuma upload gambar akan datang saya akan test. Okey, kalau cikgu ada apa-apa masalah untuk download ke dalam tu, nanti boleh PM personal. Saya cuba untuk membantu. Kalau tak ada pun saya akan forwardkan dekat pihak yang class point punya orang tanya apa masalah, mungkin dia orang ada solution. Kalau ada network tak ada masalah ke apa. Biasanya yang compatible, saya ulang lagi sekali dia mesti 2013 Microsoft 2013 ke atas, Windows 7 dan ke atas. Okay, kalau yang Microsoft yang lama, kadang-kadang dia cakap bila download tu minta update version, maksudnya dia version tu tak support. Okey, dia mesti version 2013 dan ke atas. Okey. Sebab kalau free, Sir, kita boleh guna email yang sama untuk laptop yang berbeza ke? Laptop untuk PowerPoint. Saya tak pernah explore. Okey, nanti saya tanya juga soalan. Maksudnya, you guna email yang sama, bila laptop lain, you nak login guna, tapi laptop tu kena ada juga, kena download juga untuk Yalah, maknanya kita download dua laptop tapi pakai guna email yang sama. Okay, nanti saya check. Okay, nanti saya check dengan dia orang. Okay. Tadi dah berjaya ke belum? Dah. Okay. So yang dah berjaya tu cuba gunakan kita bila guna tu mungkin tahu apa dia punya kelebihan dan kekurangan. Okay, ada lagi apa-apa soalan? Sebelum tu saya nak pergi yang game tu mungkin dalam 20 minit tu, sekejap je. Okay, dia sesuai untuk, biasanya kita masalah untuk yang bina ayat kan. Bila murid nak respon untuk bina ayat, yang ini sangat sesuai untuk bahasa. Sebab dia boleh tulis short answer, kita boleh nampak dia punya respon. Okay, short answer. Kalau matematik mungkin nak tulis tu susah lah. Sebab murid nak tulis kan. So mungkin apa yang kita boleh buat, kita suruh dia tulis dalam kertas tu, dia ambil gambar ke, suruh upload. Boleh juga. Kita fikirkan apa yang kreatif dan boleh diguna pakai. Ataupun kita sediakan soalan match, okay. Kita nak tengok penglibatan murid. Okay. Kalau penglibatan murid ni, kalau interaksi dual, murid memang seronok. Dan murid akan cuba melibatkan diri. Okey. Ada soalan lain sebelum saya pergi yang blue card Kena buat dulu bahan baru nampak masalah. Ya. Sebab bahan tak buat lagi kan. So kita tak. Tapi yang biasa yang guna PowerPoint tu mudah kot. Saya tengok ada yang guna PowerPoint kan. Ni saya memang jarang guna PowerPoint. Tak pernah pun saya jarang. Sebab matematik asyik tulis je kan. So dia jarang. So bila PowerPoint ni lebih kepada sains, menggunakan tajuk-tajuk yang menerangkan macam sejarah ke sains ke, yang perlu kita terangkan, saya rasa sesuai. Banyak sesuai. Untuk bahasa pun sesuai. Okay. Cuma saya tak pastilah kalau untuk bahasa Arab apa semua tulisan tu, murid akan nampak tak tulisan bila dekat font tu. Saya tak check. Kalau gambar tu nampaklah, tapi dia punya font tu. Kalau font tu tak support tu mungkin tak nampak kot. PowerPoint punya font mungkin cikgu dah download, cikgu ada, tapi bila murid nak tengok tu saya tak pasti. Dia ada tadi dia cakap font yang tak support tu mungkin murid tak nampak font.
Okey, ada lagi soalan sebelum saya pergi yang permainan Okey, yang kalau tak ada, kalau ada juga boleh PM, boleh tanya. Okey, yang seterusnya saya nak terangkan mengenai blue card yang ini cikgu boleh Google. Okey, Google. Yang ini fully web based blue card. Blue card. Okey, blue card cikgu boleh klik. Okey, yang belum login dia akan minta login kan. Cikgu boleh login guna mana-mana. Okey, saya go login guna sebab saya dah sign in Chrome ni dengan MOE, saya terus login saja. Okey, login. Okey, bila cikgu dah login, cikgu akan nampak my sets. Okey. Boleh ikut tak cikgu? Ada yang dah ikut? Boleh. Okey. Kalau cikgu yang ini saya punya saya guna plus maksudnya berbayar. Okey. Kalau yang cikgu dah download, cikgu dah login, cikgu akan terus nampak my set. Okey, atas ni kita nak play, yang ini kita nak discover orang punya, kita nak check orang punya. Okey, yang ini dashboard kita, yang ini kita nak create. Okey, katakan kita nak create kan. Okey, apa kita boleh buat? Kita boleh gambar, masuk gambar untuk tajuk. Okey, tajuk untuk gambar, kita ambil image gallery dia, kita nak upload file ke apa ke, kita nak masukkan gambar. Tajuk, kita tuliskan, katakan tajuk tambah. Okey, tahun 4 katakan. Bila letak tajuk baru kita boleh create Okey, lepas tu public, bila dah create, bila dah keluar create. Okey, contoh saya tak letak gambar, saya tulis apa itulah. Sudah tambah perpuluhan. Okey, tahun 4 saya create. Gambar tak letak pun tak apa, dia akan ada standard blue card. Baru kita akan add question. Kita letaklah okey, 2.3 tambah 3.2 sama dengan. Okey, kita letak first answer 5.4, 5.5, 5.6, 5.3. Okey, jawapan yang betul 5.5 kita dah tick siap-siap 5.5. Okey, kita set time limit mungkin 21 lama, serasa lama 21 untuk mereka ataupun kita save. Kita tikak okey, ini dah satu soalan. Okey, so soalan kedua kita boleh copy saja. Dia akan pergi soalan 2, kita ubah. Okey, katakan 3, ini 6 katakan, kita ubah. Okey, macam tu je kita ubah. Kita buatlah macam soalan yang kita macam bahasa, lepas tu kita save. Dia akan ada soalan kedua. Kita pulang kepada berapa kita nak buat. Okey, time limit. Okey, kita dah set 20 saat daripada 20 saat untuk satu soalan. Okey, ini import question ni kita boleh link daripada Quizlet. Okey, Quizlet ni nanti bila kita search dia akan terus pergi Quizlet, kita boleh cari soalan-soalan yang dia dah kita cari saja. Dia akan kita sign in benda ni. Okey, katakan kita cari soalan, kita import. Okey. Itu soalan dia ataupun lepas tu kita save. Bila dah save dia automatik akan ada dekat depan. Okey. Yang ni sebab saya punya yang pro tu dia akan boleh buat folder saya boleh buat folder. So dalam matematik itu saya dah buat ada 2 soalan. Okey, tambah perpuluhan dengan limit. Bila kita dah create soalan, okey dia akan ada edit, kita boleh edit balik, kita boleh buang. Okey, kita boleh copy. Lepas tu kalau solo kita main sendiri solo. Kalau host tu kita jadi tuan rumah untuk bermain. Okey, contoh saya bawa host kan. Tambah perpuluhan, dia akan keluar. Lepas saya dah create, dia akan keluar. Okey, dia ada pelbagai jenis permainan Dia akan ada pelbagai jenis permainan. Kita cuba satu saya bagi tahu. Okey, kita cuba racing. Okey, bila saya tekan racing ni dia akan ada host game. Maksudnya dia boleh main secara live saja. Tapi ada macam kripto pun live. Kalau Gold Quest pun live. Ini dia ada tulis homework dengan host. Maksudnya homework ni kita boleh bagi murid homework. Kita boleh send
assign homework, kita bagi link, murid boleh buat main sorang-sorang dekat rumah sambil jawab. Okey, kalau host ni dia main secara live. Okey, kita contoh saya tunjukkan contoh. Saya pilih mode game dia racing Dia tak kira apa jenis quiz pun kita akan ada permainan yang sama. Okey. Okey, saya nak dia limit 60. Okey. Okey. 1000 untuk plus. Okey, 60 kan? Host game. Okey, dia akan tanyalah boleh joining ke. Okey, number of question. Katakan kita buat 5 soalan saja. Kalau kita letak 30, maksudnya soalan tu akan berulang-ulang. Okey? Okey, saya letakkan 20 20. Okey, number of question 20 ni racing Okey, kita cuba. Okey, saya host now kan. Bila dah klik, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar. Saya tunggu. Okey, ini ada kan. Saya akan buat copy join link. Okey, copy join link. Saya share dekat. Okey, cuba cikgu-cikgu tekan link tu. Cikgu masukkan nama. Dia akan suruh waiting kan. So selagi semua tak masuk, saya tak start. Macam itulah dia punya permainan tu. Bila cikgu-cikgu dah masuk dalam tu, okey, Nash dah masuk. Boleh pilih gambar haiwan tu boleh tukar. Okay, dekat kalau murid punya tu dia akan tunjuk waiting. Sebab saya belum mulakan. Sebab kita nak permainan kan. Semua nak mula serentak. So dalam cikgu akan nampak skrin macam dalam Google Meet tapi murid akan nampak soalan nanti. Kita akan nampak siapa yang mendahului saja. Okey, tapi murid akan nampak soalan dia. Dia tak nampak siapa lalu, siapa kedua. Dia akan nampak soalan dia dan dia jawab. Tapi kita boleh nampak siapa yang dahulu, siapa yang belum jawab, siapa yang jawab lambat. Kita boleh bagi tahulah. Okey, sekarang Nash sedang mendahului, Cikgu Sally tengah nombor 2 macam tu. Kita bagi macam apa? Jadi DJ pula bagi tahu Ya, sir. Ya. Kalau untuk paparan kita jadi host, kalau kita pakai 2 skrin nampak tak? 2 skrin boleh? Satu skrin yang untuk kita, satu skrin untuk murid Tapi murid punya selagi kalau Nash masuk baru nampak. Oh, okey. Sebab katakan saya masuk guna telefon, saya tengok sambil tu saya main juga. Macam tu pun boleh. Alright, okey. Tapi kalau murid tu pandai guna skrin komputer, dia tengah main, dia buat 2 skrin. Dia nampak ulasan cikgu, dia punya skrin dan dia main juga. Okey, saya mulakan ada 16 orang join, saya mulakan. Okey, cikgu-cikgu jawab dia kira pantas Bila cikgu jawab tu, dia akan ada macam game lah, ada power up lah. Okey, ada cuba cikgu guna 1, 2, 3. Okey, dalam skrin saya nampak macam garisan untuk lari tapi cikgu punya skrin, cikgu akan nampak okey, saya boleh nampak Mahiran laju dulu. Okey, saya boleh nampak Cikgu Isa, Sally, Cikgu Azmi, okey, Ajaria, Ustazah Rabita, Hamida, Nash, Cikgu Rabita, Cikgu Mama Isa, Sally. Okey, sekarang mendahului Ajaria So bila kita buat ulasan tu boleh nampak. Okey, kita siapa nampak? Ajaria mendahului sekarang. Okey, dah laju Okey, bila dia dah siapkan 20 soalan, okey, automatic game akan habis. Okey, Kak Majidah tengah bekerja sekarang. Okey, Kak As dah mendahului juga, Cikgu Azmi. Ajaria lagi. Purawin.
Okey, Kak As dah jawab 10/20. Ajaria pun 10/20. Kak Majidah 9 soalan. Okey, persaingan antara Kak As dengan Hajaria. Okey. Hajaria mungkin ada orang sabotaj kot. Dia kena belakang tadi. Okey. Okey. Cikgu Azmi tengah. Okey, sekarang antara Cikgu Azmi dengan Hajaria. Okey, Cikgu Azmi tengah mendahului. Okey, sekarang 3 orang dalam barisan sama Okey, dah tamat Okey, sebab saya boleh tengok. Kalau tengok dekat skrin saya sekarang tengok. Okey, yang tempat ketiga Cikgu Azliza, tempat 2 Cikgu Azmi dan juara Cikgu Hajaria. Okey. Masuk left tu maksudnya Cikgu Hajaria dah jawab 20/20 sebab tadi saya dah setting 20 soalan kan. So maksudnya Cikgu Hajaria dah jawab 20. Cikgu Azmi lagi 2 soalan lagi untuk dapatkan 20. Cikgu Azliza lagi 4 soalan. Okey, bila kamu laju jawab dengan betul, dia akan ada dia punya power up. Okey, dia akan ada. Okey, semua permainan dalam ni pun dia akan ada bentuk macam tu. So murid-murid seronok bila sambil jawab tu tak nak dia kena baca dan jawab betul. Bila salah tu dia akan lambat sikit. Okey, bila dia nak menang tu dia mesti jawab dengan betul. Itu kelebihan dia. Sebab setakat nombor 1 2 3 tak ada benda, tapi dalam bentuk permainan mungkin dia rasa seronok sikit. Okey, ini salah satu contoh yang paling senang. Okey, racing saja paling senang. Dia ada juga battle up, dia akan tetapkan seorang lawan seorang pun ada sampai dia penghujung. Okey, dia ada pelbagai bentuk permainan. Okey. Mungkin saya tunjukkan lagi satu. Okey. Okey, saya gunakan soalan yang sama. Soalan perpuluhan tadi. Okey, saya gunakan gold quest mungkin tengok dia punya perbezaan game dia. Okey, ni saya letakkan 3 minit. Okey, maksudnya dalam 3 minit tu siapa paling banyak gol, dia menang. Okey, tapi setiap kali permainan kita kena create link baru dan bagi dia tak boleh gunakan link yang sama. Dia akan gunakan link yang berbeza. Okey, link. Okey, boleh klik link yang seterusnya. Kita cuba untuk yang kita tetapkan 3 minit. Ini yang ini kita boleh tetapkan masa. Okey, masa sebab tadi tu racing. Siapa yang dahulu dia akan menang. Tapi yang ini kita nak tentukan masa. Kita letaklah 1 minit ke 2 minit. Okey. Okay, ada lagi saya boleh mulakan Okay, saya mulakan 1, 2, 3. So kamu kena jawab soalan, sambil tu boleh double up dia punya goal, triple. Kita nak ambil goal orang pun boleh dia smart, dia kena work smart ni.
Tapi yang pentingnya kena jawab betul dulu lah. Kalau betul dulu baru boleh dapat. Okey, nampak Cikgu Juria mendahului sekarang. Okey, dia ni kerap akan berubah. Dia punya standing tu akan kerap berubah. Mahiran nombor 1 sekarang. Search tu siapa? Tengok Kak Majidah ambil gol Cikgu Hajaria. Dia boleh kita boleh. Tapi host tu boleh nampak. Siapa ambil gol siapa tu boleh nampak. Okey, Hajaria mendahului sekarang. Okey, Hajaria mendahului lagi sekarang. Okey, Sally mendahului sekarang. Okey, masa tinggal 1 minit lagi. Okey, Kak As mendahului sekarang. Cikgu Azmi tempat kedua. Okey, masa tinggal 40 saat. Okey, Cikgu Azmi mendahului sekarang. Kak As tempat 2. Hajaria tempat ketiga. Masa tinggal 20 saat, boleh berubah lagi kedudukan. Okey, 10 saat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah tamat. Okey, tempat ketiga Sally, tempat kedua Cikgu Isa dan juara Cikgu Asliza. Okey, dia yang ini seronok, budak-budak seronok sebab walaupun dia jawab salah pun, walaupun betul pun tak semestinya menang sebab dia boleh curi ataupun dia kena curi pun boleh. Okey. Itulah serba sedikit. Cikgu-cikgu pun kena explore dulu permainan dia. Okey, lepas tu kita boleh tengok dia punya siapa dalam leaderboard tu, dia punya kedudukan. Okey, kalau hijau tu dia betul dan merah tu bilangan jawapan yang salah. Okey. Walaupun Cikgu Azmi, Cikgu Sally semua betul, tapi yang ni dah banyak lagi betul walaupun ada salah, dia akan kira macam tu. Okey. Ini contoh kita punya report lah, kita nak tengok. Okey. Yang ini mudah saja sebab murid boleh, kita bagi link tu terus murid boleh masuk main. Okey. Ada apa-apa soalan? Any question? Ada yang curi-mencuri ya? Nanti dalam link yang saya bagi itu pastikan tuliskan nama dengan apa? Alamat email yang betul sebab saya pun serahkan dekat pihak kelas point, bukan saya yang uruskan So link mana tu saja? Ada dengar tak? Link si nama macam mana? Okey, yang nanti tuliskan nama, saya dah share dia punya link tu. Nanti tuliskan nama dengan alamat email, 2 maklumat saja dia nak. Okey? Nanti saya serahkan, mungkin hari berikutnya kod dia akan hantar dekat email dia punya kod trial dia. Okey, boleh gunakan untuk sebulan
Okey, selama sebulan tu bolehlah cikgu explore. Lepas tu kalau cikgu nak sambung ke apa ke atau terpulang kepada cikgu. Okey, yang penting saya dah share apa yang saya dapat. Okey, yang saya rasa yang game tu memang seronok. Okey, terutamanya kalau kita nak murid hafal sifir ke, okey, kita boleh gunakan benda ni perbanyakkan soalan. Okey, bila dia nak menang tu dia mesti nak hafal sifir ke macam tu. Salah satu cara lah kita nak pelbagaikan Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Yang game tu kena bayar juga Ustazah? Dia kalau basic dia free, boleh guna je free. Cuma yang bayar tu kita boleh ambil soalan orang. Boleh copy. Saya contoh di dalam tu sekejap Okey, yang dekat Discover ni, katakan saya share cari, okey, saya dekat atas ni Discover ni kita boleh cari bahasa Melayu katakan Dia ada banyak soalan sebenarnya dalam ni kita nak guna. Cuma kita guna soalan orang tu, kita tak boleh nampak dia punya report lah. Sebab orang punya kan. Kalau sebab saya dah beli tu kan, saya boleh klik, saya boleh copy saja. Saya boleh copy. Dia ada duplicate. Okey, saya copy, saya ubahlah soalan dia. Kalau katakan dia ada 20 soalan tapi saya nak 10 soalan je ke, saya nak ubah boleh. Okey, dia boleh kita cari dalam tu ada banyak sebenarnya, dalam banyak soalan-soalan dia orang cikgu-cikgu dah buat tu. Banyak. Kalau sains ke ada banyak. Okey, kita boleh cari ada banyak soalan. Okey. Itu discover tu kita boleh cari. Cuma bila host tu kita akan bagi link masa live nak main. Kalau homework tu kita boleh bagi sebagai kerja rumah. Kita boleh setting time untuk main satu game ke macam mana kita dah set, bagi dekat dia. Dekat rumah tu dia buat homework lah, tapi kita masih boleh lihat dia punya homework. Macam hari tu saya bagi homework katakan, saya boleh nampak. Saya pun try and error, saya boleh nampak berapa orang dah main. Okey, macam ni dia dah berapa soalan yang betul, berapa kali dia main, boleh kita nampak. Lepas tu dekat history tu tengok dia punya berapa kali dah dimainkan. Okey, macam saya dah bagi ni macam ni. Okey, saya dah berapa kali apa game dah, semua dah ada dalam ni record history. Okey. Ada apa-apa lagi? Okey, kalau tak ada soalan setakat itu saja. Kalau cikgu-cikgu nak apa, ada masalah boleh PM. Kalau yang saya cuba bantu boleh membantu. Kalau ada yang nak tanya, ada soalan boleh. Okey, kalau tak ada, saya habiskan setakat ini. Pastikan cikgu-cikgu yang join tu tuliskan nama penuh yang betul dengan alamat email yang cikgu dah gunakan untuk download tu download class point Okey, nanti cikgu akan dapat dia punya kod untuk 1 month trial untuk pro. Kalau ikutkan kalau dekat sini 1 month ni $9 $9 tu lebih 30 lebih kurang 36-37 ringgit. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa setakat itu saja. Thank you very much kepada semua yang sudi join meluangkan masa. Okay, thank you Kak. Okey, thank you Kak. Thank you semua. Thanks sir. Okey, thank you Kak. Mimi dah keluar Thanks, sorry tak boleh nak apa sangat. Penat.